سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. نيابة الألف عن الفتحة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. Ini dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Kita berada di alamat nasab. Jadi alamat nasab ada 5, fathah, alif, kasrah, ya dan juga hazaf nun. Alamat yang pertama fathah kita dah baca dah. Sekarang ni masuk pada alamat yang kedua, iaitu alamat ganti. Ini alamat ganti yang pertama bagi fathah, iaitu alif. Jadi kata musannif wa ammal alifu, adapun alif maka fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah, maka jadi ia alamat bagi nasab pada isim-isim 5. Maksudnya isim-isim 5 apabila nasab maka alamatnya adalah alif. Isim-isim 5 apabila nasab alamat dia adalah alif. Contoh dia bagi ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dzalika. Mana nak lagi nak dia? Jadi apa ni? Masa saya nama. Apa ni kan dulu? Kalau tak apa buatlah sejarah tu. Nama raja tu. Jadi alif ada satu alamat je. Daripada 5, daripada alamat nasab tu 5. Apa ni fathah, alif, kasrah, ya dan juga hazaf nun. Jadi di sini ada 3. Pada fathah ada 3 alamat. Dan pada ketiga-tiga tempat ni apabila nasab alamatnya adalah fathah. Baik alamat yang kedua alif. Alif ada satu tempat saja, iaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah rafa' dengan waw, nasab dengan alif, rafa' dengan ya. Wa aqulu kata syarat wa qad arafta fi ma sabaqa al asma' al khamsata, itu jadi maf'ulun bih bagi arafta. Ini qad arafta fi ma sabaqa, kata sungguh bagi ada syarah dah sebelum ni. Jadi dia kata sungguh kamu telah mengetahui pada apa yang telah lepas, pada apa ni syarahan yang telah lepas, tahu akan al-asma' al-khamsah, akan isim 5. Apa itu isim 5? Jadi kita takrifkan dengan kirakan afrad. Kita kirakan apa itu isim 5, iaitu abuka, akuka, hamuki, fuka, wadu malin. Dan kita dah sebut dah bahawasanya di sana ada syarat-syarat untuk isim 5, i'rab dengan rafa' dengan waw, i'rab nasab dengan alif dan rafa' dengan ya. Jadi ada syurut amah, syarat-syarat yang umum kena pada kesemua kalimat, dan ada syarat yang khas bagi kalimat fu dan juga kalimat du. Baik. Atau waqad arafta fi ma sabaqa al-asma' al-khamsata wa syarta i'rabiha bil wawi raf'an wal alifi nasban wal ya'i jarran. Apa di antara
empat syurut amma an takuna, yani an takuna al-asma'ul khamsatu mufradatan wa an takuna mukabbaratan wa an takuna mudhafatan wa an takuna idhafatuhu li ghairi ya'il mutakallim. Itu empat syarat yang perlu ada kepada semua isim-isim lima ni. Dan kemudian ada satu syarat tambahan bagi kalimah fu. Apa syarat dia? An takuna hadhil kalimah khaliyatan minal mim. Kalimat fu ni mestilah tidak ada mim. Kalau ada mim famun, maka dia i'rab seperti isim mufrad. Hadza famun, ra'aitu faman, marartu bi famin hasan. Contoh, nadartu ila famin hasan. Dan apa ni, dua syarat tambahan bagi kalimah itu. An takuna hadhil kalimah bermakna as-sahib, bermakna sahib. Istilah zu dengan makna sahib. Adapun zu yang datang dengan makna isim mausul, zu dengan makna alladhi. Nanti ada zu tapi dia isim mausul. Zu dengan makna alladhi. Itu kita lain lah, nanti kita tengok. Itu tak jadi tidak di'rab sebagai isim lima. Dia mabni yang tu. Itu mabni. Dan juga syarat dia lagi, zu ni mestilah diidhafahkan an takuna mudhafatan ila ismi jins. Mestilah diidhafahkan kepada isim jenis. Itu dua syarat tambahan bagi apa ni, bagi zu. Jadi dia kata dia dah tahu dah, kita dah tahu dah apa tu isim lima dan syarat-syarat dia. Wal'an, dan sekarang ni nukhbiruka bi anna al-alamata dalata ala anna ihda hadhihi al-kalimati mansubatun khabar anna. Khabar anna yang pertama. Kita tengok-tengok istilah i'rab dia tu. Kita taklah i'rab secara tafsil. Cuma kita bagi tahu ni jadi apa, jadi apa. Sikit-sikit dulu. Wal'an nukhbiruka bi anna, ada anna. Ingatlah ada anna mesti ada isim anna, mesti ada khabar anna. Ada isim kana, mesti ada khabar kana. Ada mubtada, ada khabar. Itu secara apa ni, umumnya dulu. Jadi dia kata nukhbiruka, sekarang ni kami nak bagi tahu kepada kamu dengan bahawasanya bi annal alamata dalata. Khabar tak ada lagi, isim ada. Al alamah isim dia, ad-dalata sifat bagi alamah. Ala anna, tiba-tiba datang anna satu lagi. Apa ni, khabar anna tak ada lagi, tak mau. Tiba datang anna yang kedua. Dia nampak tak? Bi anna al-alamata dalata ala anna ihda hadhihi al-kalimati, ihda tu isim anna yang kedua. Mansubatun itu khabar anna yang kedua. Khabar anna yang pertama tak ada lagi. Selepas mansubah tu barulah khabar anna yang pertama. Wujudul alifi bi akhiriha, yani bi anna al-alamata dalata ala anna ihda hadhihi al-kalimati mansubatun wujudul alifi fi akhiriha. Kalau kena lekak dia, kena lah. Mudah nak faham. Dia apa? Nahwu contohnya, ihtarim abaka wansur akhaka wazuri hamaki. Ihtarim abaka wansur akhaka wazuri hamaki. Tiga-tiga keadaan ni masuk. Jadi masuk dengan alif. Asma'ul khamsah masuk dengan alif. Ada lagi contoh. Wa nadhif faka wa la tahtarif zal mali li malihi. Fakullu min abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa zal mali bi hadhihi al-amsilati wa nahwiha mansubun li'annahu waqa'a fiha maf'ulan bihi wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathah wa kullu minha mudhafun wa ma ba'dahu min al-kafi wal mali mudhafun ilaih. Kan syarat asma'ul khamsah mestilah an takuna mudhafatan, dia jadi mudhaf. Maknanya
ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Walaysa lil alifi mawdi'un, walaysa lil alifi mawdi'un, dan tiadalah bagi alif itu mawdi', tempat yang tanubu fihi 'anil fathati siwa hadzal mawdi'. Maknanya alif ni dia ganti fathah pada satu tempat sahaja. Alif ni hanya ganti fathah pada satu tempat sahaja, tidak ada tempat lain. Walaysa lil alifi mawdi'un. Mawdi'un tu isim laisa tapi duduk belakang. Isim laisa muakhar. Dia tak syarat isim inna dan juga akhawat dia, isim kana dan akhawat dia mesti berada selepas inna dan juga kana tu. Kadang-kadang dia duduk belakang. Tak ngaji kan, tapi sebelum ni aku dah pernah dengar dah. Jadi dia dah sebut jugalah. Ada tak pernah mengaji lagi, kita jalan dulu sampai bab dia lah. Tapi sebab aku pun dah pernah mengaji dah, jadi kita ulang. Walaysa lil alifi mawdi'un tanubu fihi 'anil fathah. Tanubu ada dhamir ya, kembali pada alif. Walaysa lil alif mawdi'un tanubu fihi 'anil fathah siwa hadzal mawdi'. Habis. As'ilah bika mawdi' tanubul alifu 'anil fathah masjid lil asma'il khamsah fi halin nasbi bi arba'ati amsilah. Atau boleh buatlah. Dia tanya berapa tempat ke yang mana alif ni ganti fathah, dan juga disuruh contohkan isim-isim yang 5 ketika nasab. Baik, niyabatul kasrah 'anil fathah. Qala wa ammal kasratu fatakunu 'alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah maka jadilah ia kasrah itu alamat bagi nasab pada jamak muannas salim. Artinya kasrah dia jadi alamat jamak muannas salim ketika nasab, alamat dia kasrah. Ini dia terkeluar daripada asal. Nanti dia akan istisnakan. Siapa yang dah hafal dia sebut nanti wa kharaja an dzalika salah satu asya'. Kan dia kata wa kulluha turfa'u bi dhammah wa tunsabu bi fathah wa tuqadu bi kasrah wa tulzamu bi sukun. Ini asal. Asalnya rafa' dengan dhammah. Dinasabkan dengan fathah, khafat dengan kasrah, jazam dengan sukun. Itu asal. Nanti ada beberapa tempat yang terkeluar daripada asal. Dia terkeluar daripada hukum asal. Sebab tu dia istisnakan wa kharaja an dzalika, dan terkeluar daripada yang disebut tu ada 3. Antaranya salah satu jam'ul muannatsis salim. Sepatutnya nak nasab dia dengan fathah dah, tapi nasab dengan kasrah. Ini tempat dia. Jadi jamak muannats salim bila nasab dengan kasrah. Jamak muannats salim bila nasab dengan kasrah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi wa aqulu qad arafta fi ma sabaqa jam'al muannatsis salima. Wal an nukhbiruka annahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jam'i biwujudil kasrati fi akhirih. Dia kata sekarang ni kami nak khabarkan kepada kamu bahwasanya kamu dapat buat dalil. Kamu dapat buat dalil atas nasabnya jamak muannats salim ni dengan adanya kasrah pada akhirnya. Bila nampak kasrah pada jamak muannats salim dikatakan, tapi itu kena pada kitab-kitab yang ada baris lah. Kita baca kitab-kitab yang ada baris bolehlah, tapi kitab yang tak ada baris itu kena pakai kaedah. Ataupun terdengar orang cakap yang mana dia cakap dengan kaedah jamak muannats salim, dia bariskan bawah. Maknanya kita tahu sekarang ni jamak muannats salim itu nasab ataupun khafat, antara dua tu kan.
Contoh, wadzalika nahwu qaulika innal fatayati. Innal fatayati. Tak jadi innal fatayata. Al-muhadzabati pada bawah. Innal fatayati al-muhadzabati. Sebab dia jamak muannas, jamak muannas salim. Yudriknal majda. Yudrikna al-majda. Fa kullun minal fatayati wal muhadzabati jam'u muannatsin salimun wa huma mansuban. Kedua-duanya mansub. Sebab apa? Likaunil awwali isman li inna. Sebab yang pertama dia mansub sebab dia jadi isim inna. Innal fatayati. Yang kedua al-muhadzabat. Wa likaunis tsani na'tan lil mansub. Al-muhadzabat jadi na'at bagi al-fatayat. Likaunis tsani na'tan lil mansub. Al-fatayat sifat apa ni mausuf, muhadzabat jadi sifat. Ataupun fatayat itu jadi man'un, al-muhadzabat jadi na'at. Sama je lah. Sekarang bahasa guna. Yang disifatkan kita panggil mausuf. Sifat tu kita panggil sifat. Sifat dengan mausuf. Ataupun nama lain dipanggil man'un. Ini panggil na'at. Kemudian maksudnya sifat ada juga. Jadi ada bab na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi rafihi wa nasbihi wa qabdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Itu na'at. Ini sifat yang ikut mausuf. Na'at ni sifat lah. Yang dikatakan ni walikau nisani na'tan lil mansub. Maknanya yang kedua ni dia jadi sifat bagi yang pertama. Muhadzabat sifat bagi fatayat, ataupun kita kata muhadzabat jadi na'at bagi fatayat. Wa alamatu nasbihima al-kasratu niyabatan anil fathah. Niyabatul alif anil fathah. Boleh nak laju-laju sikit Wabil bak ni. Mana saya tak nak ambilkan bulan ni, tapi ma'rabnya besar. Jadi lewat. Jadi ingat hari ni nak ambil sampai sampai alamat fathah bagi apa jar. Nama jar kan fathah yang ketiga. Sebab yang tu dia kena ambil masa lama sikit lah. Apa ni mampu bin Nasaraf. Nasaraf tu satu kelas mungkin kena ambil masa sikit. Tengok ya. Niyabatul alif anil fathah. Qala wa ammal alif. Kalau tak jelas bagi tahu lah. Laju sangat ke ada yang tak jelas, tak wadih, bagi tahu nak kan tahu alif. Wa laysa lil kasrati mawdi'un tanubu fihi anil fathah siwa hadzal mawdi'. Qala al-musannif rahimahullah niyabatul ya anil fathah. Qala wa amma al-ya fatakunu alamatan lin-nasbi bit-tathniyati wal-jam'i. Dia kata ada pun ya maka ia jadi alamat bagi nasab pada isim tasniyah dan juga pada jamak. Maksud jamak di sini jamak mudzakkar salim. Maksudnya dimasukkan dengan jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Wa aqulu kata aku yang dikata syarah qad arafta al-musanna fi ma madha. Qad arafta al-musanna fi ma madha. Ini tidak ta'rifkan al-musanna. Jadi kamu dah tahu dah apa itu musanna. Wa kadzalika qad arafta jam' al-mudzakkar as-salima.
Dan kamu dah tahu juga jamak muzakkar salim. Wal an tarani nukhbiruka annahu yumkin an ta'rifa nasbal wahidi minhuma biwujudil ya'i fi akhirih. Ya, sekarang ni kamu dapat tahu nasabnya salah satu daripada kedua-dua isim ni, tasniah dan jamak ni, dengan adanya ya pada akhirnya. Baik, jadi ada ya di akhir menunjukkan isim tasniah itu jamak. Ada ya di akhir juga menunjukkan isim jamak itu dalam isim tasniah itu dalam keadaan nasab. Dan juga ada ya pada jamak menunjukkan dalam keadaan nasab juga. Jadi apa beza antara dua ni? Beza antara isim tasniah dengan isim jamak ni. Ini nak jawab ni. Kalau ada satu pertanyaan, apa beza antara dua? Dia kata dah akhir tu dua belakang ya menunjukkan nasab. Jadi beza dia apa? Wal farqu bainahuma, dan beza antara kedua-duanya isim tasniah dengan jamak, annal ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksuran. Ya pada isim tasniah sebelum dia bari fathah, maftuh, dan selepas dia bari bawah. Lepas tu pada jamak wal ya'a fi jam'il mudzakkari yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan. Dan apa ni, sebelum ya pada isim pada jamak, sebelum dia bari bawah dan selepas dia bari atas. Al-bu muslimain orang itu al-muslimina. Jadi ada ya di akhir, asalnya muslimuna, asalnya muslimani, yang ni asalnya muslimuna, ubah jadi muslimina, ubah jadi muslimain. Berbeza. Tapi kita nak kenal dan kita kata bila ada ya di belakang, kita dapat kenal isim tasniah dan isim jamak dalam keadaan nasab. Tapi apa beza kedua-dua dia? Beza dia sebelum dia bari atas, selepas ini kali isim tasniah. Sebelum dia bari atas, selepas dia bari bawah. Adapun pada jamak aks, ubah. Sebelum dia bari bawah, selepas dia balik muslimina, muslimain. Itu beza antara tasniah dan juga jamak. Famisalul musanna, tengok contoh. Nazartu usfuraini fawqa asy-syajarati. Nazartu usfuraini fawqa asy-syajarati. Jadi usfurain ini contoh bagi musanna. Nazartu usfurain. Nazartu ila usfuraini. Jadi sebelum ya alamat tasniah dia, alamat apa ni, nasab dia. Kalau ila tadi tempat nazartu usfuraini, alamat nasab dia ya. Sebelum dia fathah, selepas dia kasrah. Wa nahwu ishtara abi kitabaini ahaduhuma li wal akhar li akhi. Fa kullu min usfuraini wa kitabaini mansubun li qawli maf'ulan bihi. Wa alamatu nasbi al-ya'ul maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha. Wa alamatu nasbihi al-ya'ul maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha. Nah, tanya wa alamatu nasbihi, ya yang difathahkan apa yang sebelum ya dan dikasrahkan apa yang selepas ya. Al-maftuh ini apa kan?
Wa alamatu nasbihi al-ya'ul maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Sifat bagi ya. Betul. Ya ke mana? Kaedah wal ya'u fi jam'il mudzakkari yakunu ma qablaha. Qablaha itu berya. Dan wa farqu bainahuma anna al-ya' fi musanna yakunu ma qablaha qabla al-ya' maftuhan wa ma ba'daha ba'da al-ya' maksuran. Al-alif, al-ba, at-ta itu apa ni? Muannas. Jadi apa? Jadi apa tadi? Mesin. Ingat lagi tak? Jadi apa? Ada dua. Naat apa? Hakiki dan yang kedua naat sababi. Ini naat sababi. Dia ikut hak depan. Naat hakiki dia ikut 4 daripada 10. Naat hakiki hakiki ikut 4 daripada 10. Naat sababi ikut 2 daripada 5. Jadi dia ikut yang depan. Kitab ni tak kitab merah ni muka surat 82 kat bawah sekali. Kita tahu anak tu sababi yatba'u man tahu isnaini minal khamsah. Dan naat sababi dia ikut man'u dia, punya sifat dia ikut mausuf pada 2 daripada 5. Satu daripada rofok, nasab dan khofat. Mana dia akan jadi salah satu. Kalau sebelum dia rofok, dia akan rofok. Kalau sebelum dia nasab, dia akan nasab. Kalau sebelum dia khofat, dia akan khofat. Satu lagi wawahidun minat tankir minat ta'rif wa tankir. Kalau sebelah dia tu makrifah, dia pun makrifah. Kalau sebelum dia tu nakirah, dia pun nakirah. Tapi apa ni, dia tu muzakkar ke, dia muannas ke, dia ikut depan. Dia ikut selepas dia. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin min asnaini wa huma at-tadhkir wa at-ta'nis wa la yatba'u shay'an fil ifrad wa at-tasniyah wal jam'. Itu naat sababi. Jadi kat sini dia kata wa alamatu nasbi al-ya'ul maftuh. Jadi dia ikutlah al-ya'u al-maftuh, sama-sama rafah.
Lepas tu sama-sama makrifah, ada alif lam, al-ya'u al-maftuh. Tapi dia ni dia nak sebut maftuhatu ke, nak sebut jadi muzakkar ke, ataupun al-maftuhatu jadi muannas, atau kita tengok depan. Tengok isim selepas dia. Ma tu. Jadi seperti kalau selepas dia tu muzakkar, muzakkar. Kalau selepas dia tu muannas, dia pun sama juga lah, muannas. Waktu saja nak mula. Wa alamatun nasbi al-ya'ul maftuhu ma qablaha. Lepas tu kita nak terjemahkan alamat nasab dia adalah ya yang difathahkan. Bukan fathahkan ya, fathahkan ma. Ma tu yang difathahkan. Ma tu kena pada isim sebelum ya. Al-maksuru ma ba'daha li'annahu musannan wa nunu iwadun 'anil tanwin bil ismil mufradi. Wa misalu jam'il mudzakkari salimi innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim nahnu nasahtul mujtahidina wa nahnu nasahtul mujtahidina bil inkibabi 'ala al-mudzakarah. Maknanya ihtimam, inkibab adalah ihtimam bil mudzakarah. Asalnya maksudnya ni apa ni, saqata ala wajhihi, dia jatuh sembang muka tu asal apa ni, inkibat. Tapi masuk kat sini kalau kata inkibat ala apa talabil ilmi, maksudnya suruh kita ihtimam sungguh dalam untuk ilmu. Kalau kat sini nasahatul mujtahidin bil inkibat, makna ihtimam dengan muzakarah. Sebab muzakarah ni kita akan mengingat-ingat balik banyak faedah muzakarah. Fa kullu minal muttaqin wal mujtahidin mansubun li qawli maf'ulan bihi wa alamatu nasbi al-ya'ul maksur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salim wa nunu iwadun 'anil tanwin bil ismil mufrad. Jadi alamat nasab dia ya adalah alamat nasab dia ya ni ada pronun iwadun 'anil tanwin, ganti daripada tanwin pada isim mufrad. Betul. Kemudian alamat yang terakhir buatlah alamat nasab. Nasab ada satu alif, satu kasrah, ya, kemudian hadaf. Di mana hadaf tu? Pada isim 5, pada faedah 5, pada al-af'al al-khamsah ataupun al-amsilatul khamsah. Disebut dari itu al-af'al al-khamsah yang ala ni yaf'aluna yaf'aluna dengan yaf'alina. Ini af'al khamsah. Tapi kalau kita letak di depan dia nasib daripada nawasib, adat ataupun alat yang menasabkan fi'il, kita ambil satu lam semua ni. Maka pada ketika itu nun alamat, nun yang menjadi alamat rafah pada isim fi'il 5 ni akan dihazafkan. Hazaf. Jadi bila
Jika tak ada nun, jadi kita faham fi'il tersebut sama ada nasab ataupun jazam. Sebab dia tak ada huruf. Fi'il tidak ada huruf. Jadi kita nak tahu jazam ataupun huruf tu, kita kena tengok alamat kan, apa yang sebelum fi'il. Kalau sebelum fi'il tu alamat huruf, yang fi'il ni maksud. Kalau yang sebelum tu alamat nasab, apa ni ada jawaz atau ni nawasib, alat yang menasabkan fi'il, jadi dia jadi mansub. Tapi di sini contoh yang kita nak bagi, contoh fi'il yang masuk dengan azab guna. Masuk dengan azab. Jadi semua ada. Jadi lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'alu. Semua satu nak tertib apa pada ni asma'ul khamsah yang berakhir dengan waw jamaah. Mana kaedah dia kita letak alif pada waw lepas waw. Kaedah dia kita letak alif yang dinamakan sebagai alif fariqah. Alif fariqah. Alif yang nak membezakan antara waw jamaah dengan waw asal kalimah. Dengan waw asal kalimah. Contohnya dia ada ini. Yang mana waw ni asal kalimah, iaitu lam fa'il. Lam fa'il. Kan kita ngaji ada fa'ala kan. Kita ngaji tasrif. Fa'ala yaf'ulu. Jadi ini fa'il. Ini fa'il, ini lam fa'il. Asal ni tambahan dia mudharah. Jadi waw ni adalah lam fa'il. Jadi nak bezakan nak bezakan antara waw jamaah dan juga waw lam fa'il. Waw asliyah, waw yang juzuk daripada fa'il. Nak bezakan itu. Jadi kita letak alif. Adapun ada yang adalah bukan pada fi'il mudhari' saja. Maknanya pada fi'il yang berakhir dengan waw jamaah ataupun fi'il madhi. Kadabu. Apa kata alif? Kadabu. Darabu. Kada alif. Yang ini alif fariqah. Bukan pada fi'il mudhari' saja. Fi'il madhi pun sama, fi'il amar pun sama. Uktubu, idribu. Ada juga. Kecuali selepas dia ada datang dhamir. Selepas dia datang dhamir. Darabukum. Hilang tadi. Dan yadribuhum. Ataupun dan yadribuhum. Hilang tadi. Bila datang dhamir sebalik, alif pun tidak lagi ditulis. Alif ni tuktab walaupun tak ditulis tapi tak dilafazkan, tak dituturkan. Tapi ada setengah ulama kata waw ni nak membezakan antara wawul aqaf dengan wawul jamaah. Jadi bagi contoh, boleh tak ingat? Hadaru tahaddatsa Muhammad. Hadaru tahaddatsa Muhammad.
Dia kata waw ni nak bezakan antara wawul jamaah dengan wawul aqaf. Nak bezakan dengan keadaan hadara wa tahaddatha Muhammad. Jadi bila ada alif tu tahu kata waw tu kan wawul aqaf. Faham tak? Kalau sini jadi wawul aqaf, hadara wa tahaddatha Muhammad. Jadi sini ada ihtimal. Kalau tak ada bawah lah. Tak ada bawah ni, jadi sini ada ihtimal. Ini waw ni. Jadi kita tengok ni, kita tengok siapun kalam, kita tengok apa ni teks tu, apa ni makna-makna dia semua. Konteks ayat. Jadi kalau macam ni hadara wa tahaddatha Muhammad ni wawul aqaf. Tapi kalau ada alif, jadi hadara waw ni tak mengi waw antara ni jadi waw jamaah. Itu kata pula ulama tu ada dengan apa? Nak bezakan wawul aqaf dengan waw jamaah. Jadi bila ada alif kita waw ni waw jamaah. Hadara mereka datang. Jadi mereka datang Muhammad pun mula bercakap. Mula berbicara. Kalau macam ni hadara seorang je lah. Seorang ada datang. Ini ada beza. Tapi yang masyhurnya alif itu adalah alif fariqah. Yang masyhur alif itu adalah alif fariqah. Cuba buka ayat surah Al-Furqan ayat 4. Surah Al-Furqan ayat 4. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Ada alif ke? Ada alif tak? Ada alif. Nanti dalam ada satu makalah ni lah nak baca ni. Dia kata di sana ada asrar, ada rahsia-rahsia pada rasam Al-Quran. Pada rasam Al-Quran ni, pada tulisan Al-Quran ni yang mana tak diiktimadkan pada rasam Al-Quran ni. Sebab rasam Al-Quran ni dia berbeza sikit daripada tulisan yang di luar. Tak sama, dia ada khas dia, tulisan dia sendiri. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tu, waja'u zulman wa zura. Waja'u, ada alif tak? Alif fariqah, tak ada alif. Waja'u zulman wa zura. Ada beberapa ayat ni, contohnya surah Al-A'raf ayat 16. Waja'u bisihrin azim. Waja'u kat situ ada alif. Jadi apa ni, Allah Ta'ala apa ni asrar rahsia-rahsia dia yang mana tidak dituliskan alif selepas. Ada tempat yang sama. Contohnya surah Al-Hajj ayat 51. Sa'am. Itu ada alif. Tapi surah Sabah perkataan yang sama tapi tidak ada alif. Sebab rasam Al-Quran ni dia tak sama dengan tulisan biasa orang kita. Lepas Bismillahirrahmanirrahim kita tulis. Kita tulis macam ni.
Tengok yang macam mana ni? Betul? 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 Ha? Betul? Ha? Betul? Ha? Betul tak? Betul? Betul? Ha? Dia ada Quran, dia tanya ni. Aku ada tak ada tu? Ada cakap aku tu. Bismillah. Kita ada sebuah orang yang cakap Imam, kalau Bismillahirrahmanirrahim ditulis penuh, dihasapkan aja. Kalau pilih tak sudah pernah kalau bukan yang Bismillahirrahmanirrahim, maka didatangkan aja. Yang ingatlah dengar daripada Ustaz Rizal tersebut yang ada dulu ketika mana dikumpulkan Al-Quran untuk tulis balik. Jadi masing-masing ada mushaf kan. Jadi nak tulis balik Al-Quran, nak kumpulkan Al-Quran ni. Jadi bila dikumpulkan pada sahabat-sahabat yang tulis pada zaman dulu, Rasulullah SAW tak bagi tulis hadis sebab takut campur dengan Quran. Nak tulis Quran kan. Sehingga Al-Quran tu dah sabit, dah tetap dalam dada-dada para sahabat ni, barulah kemudian dibenarkan untuk tulis hadis. Pada awalnya Nabi hanya benarkan pada orang-orang yang tertentu untuk menulis hadis. La taktubu anni ghairul Quran. Jadi waktu sahabat-sahabat nak kumpulkan Al-Quran tu, yang Al-Quran tu nak tulis minta pada sahabat-sahabat yang tulis. Jadi didapati semua tulis. Tak ada hadis. Jadi macam tu lah sekarang ni sampai pada kita. Tidak ada hadis. Allahu'alam. Kita baca. Niyabatu hadfitun 'anil fathah. Ganti hazaf nun daripada fathah. Qala wa amma al-nun fa yakunu 'alamatan lin-nasbi fil af'al al-khamsati allati rafuha bi thabatin nun. Adapun hazaf nun maka ia jadi alamat bagi nasab pada isim-isim pada fi'il lima yang mana rafa' ke semua isim-isim fi'il lima itu adalah dengan tetapnya nun. Wa aqulu qad arafta mimma sabaqa ma hiya al-af'al al-khamsah wal an nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minha idza wajadta nun allati takunu alamat ar-raf'i mahdhufatan. Kamu dapat kenal bila kamu dapati nun yang menjadi alamat rafa' itu dihazafkan. Kamu dapat tahu kata fi'il ini nasab, masuk. Wa misaluha fi halatin nasbi qauluka yasurruni an tahfadhu durusakum. Yasurruni an tahfadhu durusakum wa nahwu yu'limuni minal kasala an yuhmilu fi wajibatihim. Fa kullun min tahfadhu wa yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi harfun nun wa wawul jama'ati fa'ilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli raf'i. Tadi kan yaf'ala, lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Jadi ada alif kat belakang. Lan yaf'ala, lan taf'ala, ada alif kat belakang tu. Lan yaf'alu, lan taf'alu, ada waw kat belakang tu. Lan taf'ali, ada ya. Semua tu dhamir yang berada pada tempat dhamirun fi mahalli raf'in mabniyyun 'ala mabniyyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Semua tu dhamir jadi fa'il. Wa wawul jama'ati fa'ilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Wa kadzalika al-muttasilu bi alif isnain nahwu yasurruni an tanala raghabatikuma wal muttasilu bi ya'il mukhatabah nahwu yu'limuni an tufarriti fi wajibiki wa qad arafta kaifa tu'rifuha. Nah, ini tiga semua i'rab inilah. Kamu dah tahu macam mana i'rab.
علامات الخفض. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من 3 أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما يلي. Jadi alamat khafad ada 3, satu alamat asliyah dan 2 lagi alamat huruf, alamat ganti. Jadi rafu' ada 4 alamat, nasab ada 5 alamat, khafad ada 3 alamat. Pertama, apa dia? Al-kasratu, al-ja'u, al-fathatu. Sini lama ni. Itu lama. Jadi al-kasrah pada berapa tempat? Tempat yang pertama, al-ismu, al-mufradu, al-munsharif. Yang kedua, yang mustaksir, al-munsharif. Dan yang ketiga, dan kemudian nanti Fa'an tak ada. Sebab fa'an khafad tak masuk. Khafad ni alamat khusus bagi hanya tertentu dengan isim sahaja. Al-ya pada asma al-khamsah, pada tasniah dan juga jamak. Jamak kita akan saja. Sini pada isim wa munsharif. Kalau kita perhatikan sebelum ni, musannif rahimahullah al-juruf dia sebut isim mufrad sahaja. Dekat rafa' dia sebut isim mufrad tanpa kaitkan dengan munsharif. Dekat nasab dia kaitkan isim mufrad. Dia kata wal apa ni, wal fathatu fatakunu alamatan li nasbi fi salasati mawadi'a fi ismi mufrad. Rafa' pun macam tu juga. Dhamma jadi alamat pada isim mufrad tanpa dikaitkan dengan munsharif. Dekat jamak taksir pun sama, tanpa dikaitkan dengan munsharif. Tapi dekat sini dia kaitkan dengan munsharif. Tapi di dalam, kita tengok dalam apa ni yang salah saya Muhammad, dalam kawakib dia kaitkan terus. Dekat alamat rafa' dia kaitkan dengan munsharif dengan ghairul munsharif. Dekat nasab pun munsharif dengan ghairul munsharif. Jadi di sini dia letak belakang. Tak apa tu. Cuma sini, daripada sini kita dapat tahu isim ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Kita bahagikan itu isim kepada apa? Ingat lagi ya? Isim kepada mutamakkin dengan ghairu mutamakkin. Isim mutamakkin dengan ghairu mutamakkin. Isim mutamakkin terbagi juga kepada dua.
Jadi isim terbagi kepada dua, isim mutamakin dengan isim ghairu mutamakin. Mutamakin ni apa? Isim mu'rab. Isim ghairu mutamakin isim mabni. Isim yang mu'rab pula terbagi kepada dua, sama ada amkana ataupun ghairu amkana. Maksud amkana isim mu'rab yang munsharif. Ghairu amkana yang ghairu munsharif. Isim mutamakin maknanya isim mutamakin amkana, isim mutamakin ghairu amkana dengan isim ghairu mutamakin. Ada tiga. Boleh ikutkan. Kalau pecah tadi dah. Ini isim mabni. Maknanya isim mabni isim yang menyerupai huruf. Isim yang menyerupai huruf. Adapun isim mu'rab yang ghairu munsharif, isim yang menyerupai fi'il. Nanti kita akan tengok hak tu yang lama. Dia ada 9 illah kenapa isim tu ditegak daripada tanwin dan juga baris bawah. Baik, isim mutamakin amkana yakni isim mu'rab yang munsharif. Sebab isim mu'rab ada dua, sama ada dia munsharif, dia terima tanwin dan juga dia terima baris bawah, ataupun isim mu'rab tu dia tak terima tanwin dan tak terima baris bawah. Dia mu'rab tapi dia tak terima tanwin dan tak terima baris bawah. Sebab apa? Sebab dia menyamai fi'il. Al-ismu idza syabaha al-fi'la yumna'u min as-sarf. Isim apabila menyamai fi'il maka ditegah daripada sarf, ditegah daripada tanwin. Sebab apa ditegah pada tanwin? Sebab waktu tu bila dia sama dengan fi'il, dia ambil hukum fi'il. Fi'il terima tanwin tak? Fi'il tak terima tanwin. Tanwin alamat yang khasah dengan isim. Tapi bila dia sama dengan fi'il, maka dia ikut fi'il. Dia ikut hukum fi'il. Dan fi'il tak terima baris bawah. Baris bawah tu alamat isim. Jadi bila dia sama dengan fi'il, dia ikut fi'il juga. Dua. Sebab dia ilah ni kita akan tengok nanti pada tahap ni. Ada panjang sikit dan dia agak susah. Jadi bila dia bersama dengan isim, maka jadi dia isim, dia sama dengan fi'il, jadi dia isim yang ghairu munsharif. Patut dia letakkan kat sini. Yang kasrah ni ada alamat isim mufrad yang ketika wafat alamat dia kasrah adalah isim mufrad yang munsharif. Sebab nanti dia nak sebut kat sini isim mufrad yang ghairu munsharif. Dan juga isim jamak taksir yang ghairu munsharif pada tahap ini. Tapi dia sebut umum dah. Ini ismilladzi la yansharif. Pada isim yang tak munsharif, sama ada mufrad ataupun jamak. Sebab tu dia kaitkan kat sini. Sebab ada lawan dia pada alamat fathah. Nak kenal yang sini dulu. Nak kenal yang sini dulu, nanti nak semak nak kat sini, labah. Jadi isim mufrad yang munsharif maknanya isim mutamakin amkana, alamat khafat dia kasrah, alamat nasab dia fathah, alamat rafa' dia dhammah. Begitu juga jamak taksir yang munsharif, alamat khafat dia kasrah, alamat nasab dia fathah, alamat rafa' dia dhammah. Jamak muannas salim dia beza sikit pada nasab, rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasrah. Apa ni khafat dengan kasrah? Jauh. Jadi takrif semua itu dah lepas dah. Al-kasratu wa mawadi'uha. Qala fa amma al-kasratu fatakunu 'alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Bil ismi al-mufrad al-munsharif wa jam'i al-taksir al-munsharif wa jam'i al-muannas al-salim. Wa aqulu li kathrati salasatu mawadi'a takunu fi kulli wahidin minha 'alamatan 'ala anna al-isma mahfudun. Al-mawdi' al-awwal
al-ismul mufradul munsharif wa qad arafta makna kaunihi mufradan. Apa makna mufrad? Itu pun tidak sebut dah. Ma laisa musannan wala majmu'an wala muhaqqan bima wala min al-asma'il khamsah. Wa makna kaunihi munsharifan, dan makna keadaan isim itu munsharif, anna sarfa la yalhaqu akhirahu. Makna isim itu munsharif, maknanya saraf iaitu tanwin dia yalhaqu akhirahu, dia menurut mengikut akhir isim tersebut. Wasarfu wa tanwin, dan saraf itu adalah tanwin. Maka kalau isim ghair munsharif, maka tanwin tidak ikut pada akhir isim tersebut. Nahwu sa'aitu ila Muhammadin, Muhammadin ada tanwin. Wa nahwu raditu an Aliyin ada tanwin. Wa nahwu istafattu min mu'asyarati Khalidin, sama juga. Wa nahwu a'jabani khuluqu Bakrin. Fa kullu min Muhammadin wa Aliyin mahfudun li dukhuli harfil khafdi alayhi wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahirah wa kullu min Khalidin wa Bakrin mahfudun li idafati ma qablahu ilayhi wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu aidan. Wa Muhammad wa Ali wa Khalid wa Bakr asma'un mufradah wa hiya munsharifah li dukhuli at-tanwin laha. Baik, al-mawdi'u tsani jam'u taksir al-munsharif. Wa qad arafta mimma sabaqa makna jam'i taksir. Kita dah kita jawab makna jamak taksir. Mendanda ada aksara min isnaini aw isnataini ma atarajulin fi sighati mufradihi. Wa arafta fil mawdi'il awwal huna makna kaunihi munsharifan. Wa dhalika nahu marartu bi rijalin kiram. Wa nahwu raditu an ashabin lana syuja'an. Ashabin lana syuja'an. Fa kullu min rijal wa ashab mahfudun li dukhuli harfil khafdi alayh wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahirah wa kullu min al-kiram min kiram wa syuja'an mahfudun li annahu na'tun li mahfudin lil mahfudi wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahirah aidan. Wa rijal wa ashab wa kiram wa syuja'an jumu'u taksirin wa hiya munsarifatun li dukhuli tanwin laha. Al-mawdi'u ats-tsalits jam'ul muannas salim. Waqad arafna mimma sabaqa makna jam'il muannatsi as-salim. Bagaimana jamak salim? Ada aksara min naini aw isnatain, kita tambah. Adapun at-tasmiyatu sahihah kita sebut majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Wa dzalika nahu nadartu ila fatayatin mu'addabat. Wa nahu raditu an muslimatin qanitat. فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وكل من المؤدبات وقاتنات مخفوض لأنه تابع للمخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقاتنات جمع مؤنث سالم نيابة الياء عن الكسرة. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. Adapun ya itu alamat ganti bagi kasrah, maka berlaku pada 3 tempat juga. Pada tiga tempat ni ketika mana khafat alamat dia adalah ya, bukan lagi kasrah. Di mana yang pertama pada isim 5, yang kedua pada isim tasniyah, dan yang ketiga pada isim jamak, iaitu jamak muzakkar salim. Wa aqulu lil ya'i 3 mawadhi'a takunu fi kulli wahidin minha dalatan ala anna isma mahfudun. Al-mawdi'ul awwal al-asma'ul khamsah. Wa qad araftaha. Dia kata kamu dah tahu dah apa itu asma'ul khamsah. Wa arafta syuruta i'rabiha mimma sabaqa. Kamu tahu juga syarat-syarat i'rab dia. Ulang dah. Wa dzalika nahwu sallim ala abika sabaha kulli yawmin. Wa nahwu la tarfa' sawtaka ala sawti akhika al-akbar. Wa nahwu la takun muhibban lidhil mali illa an yakuna mu'addaban. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه
Wa alamatu qabdihi al-ya'u wal kafu fil awwalaini dhamirul mukhatab wa hiya mudhafun ilaih mabniyyun 'ala al-fathi fi mahalli khafdin. Wa kalimatul mal fil misal al-thalith mudhafun ilaihi aidan majrurun bil kasrati adh-dhahirah. Al-mawdi'u ats-tsani al-muthanna wa dhalika nahwu unzur ila al-jundiyaini wa nahwu sallim 'ala as-sadiqaini fa kullun minal jundiyaini was-sadiqaini mahfudun. Sebab apa mahfud? Didukhuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf khafat atas kalimat-kalimat tersebut. Fa alamatu khafd wa alamatu khafdihi al-ya'ul maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Alamat khafat dia adalah ya yang sebelumnya difathahkan, yang mana huruf sebelumnya fathah, dan huruf selepasnya selepas ya itu kasrah. Wa kullu min jundiyaini wa sadiqaini musanna li'annahu dalun 'ala itsnaini. Al-mawdi'u ats-tsalits jam'ul mudzakkar salim nahwu raditu 'anil bakrina. Bakrina baka jamak bakrin. Wa nahwu nadartu ilal muslimina al-khashi'ina fa kullu minal bakrina wal muslimina mahfudun bidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-ya'ul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha fa kullu minhuma jam'u mudzakkarin salim. Ini yang susah. Boleh faham tadi? Laju sangat lah. Dalam laluan tak jelas bagi tahu. Laju sangat kan. Nampak babak model apa bahan ini juga. Kita akan slowkan sikit. Niyabatul fathah anil kasrah. Baik, ini langsung sikit ya. Tak semua. Ada sebelum ni ada yang pernah dengar lah kan pasal ilal al-ilalul tis. Al-ilalul tis'u. Ilal yang 9, ada ilah, ada 9 ilah. Ada 9 ilah. Sebelum ni ada tak yang pernah dengar daripada sini? Ada kan? Yang dengar sini. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, yang buat tak tahu. Ramai orang kan? Betul ya? Pernah dengar kan? Dah free yang sebut kan? Ada yang dengan Bob Iqbal. Baik. Jadi pada alamat yang ketiga ni, ini dia panjang sikit. Dia nak ambil dulu sikit. Dan kita akan ulang pada pengajian yang akan datang. Jadi alamat yang ketiga adalah fathah. Dan alamat ni berlaku pada kalimat mana? Jadi alamat ni berlaku pada isim yang ghairul munsharif, ataupun disebut al-ismul ladzi la yansharif. Sama lah ya, isim yang tak terima tanwin dan juga kasrah. Baik, kenapa dia jadi isim la yansharif? Kerana ada pada dia dua illah. Kerana ada pada dia dua illah, ada dua sebab. Seperti mana ada pada fa'il. Jadi dia sama pada fa'il pada mengandungi dua illah, dua sebab. Yang mana sebab tersebut dinamakan sebab illah far'iyah. Illah cawangan. Far'a ni cabang daripada asal. Asal far'a. Ana dengan ayah anak. Ayah anak asal, anak far'. Anak ni furu' bagi ayah. Ayah anak dengan atuk anak. Ayah anak furu'. Atuk tu asal. Maknanya yang tercabang daripada asal dinamakan far'un. Jadi pada fa'il ada dua illah. Apa ni? Far'iyah. Pada fa'il ada dua illah far'iyah. Nanti akan tunjuklah illah tersebut. Pada fa'il ada dua illah far'iyah. Tiba-tiba pada isim ada juga illah tersebut.
ada juga dua illah far'iyah. Sama macam fa'il. Jadi dia sama pada ada dua illah far'iyah tu. Jadi bila sama-sama ada dua illah, maka dia diambil hukum fa'il. Baik. Nak cuba tunjuk. Tak tahu. Cuba dulu faham. Jadi sebelum tu dia sebut dekat bawah tu. Anda baca, wa aqulu lil fathati mawdi'un wahidun takunu fihi alamatan ala khafdi ism wa huwa al-ismu alladhi la yansarif. Wa ma'na kaunihi la yansarif annahu la yaqbalu as-sarfa, ay la yaqbalu tanwin. Wal ismu alladhi la yansarif wal ismu alladhi la yansarif huwa alladhi, yani al-ismu alladhi ashbaha al-fi'la, iaitu isim yang menyamai fa'il. Menyamai pada apa? Pada adanya dua illah fi wujudi illataini far'iyataini, pada wujudnya, pada adanya dua illah yang far'iyah, yang bahasa cabang, yang mana ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na. Salah satu illah tu kembali kepada lafaz, satu lagi kembali kepada makna. Kau yang sampai situ dulu, atau biar anu. Jadi dia menyamai fa'il pada adanya dua illah far'iyah. Satu kembali kepada lafaz, satu kembali kepada makna. Baik. Jadi di sisi Basrah al-Basriyin, asal kalimat apa dia? Asal kalimat daripada masdar. Yang lain itu merupakan terbitan daripada masdar tersebut. Contohnya dia kata fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi asalnya masdar kata terbitannya fa'lan. Daripada fa'lan dan terbitnya kalimat-kalimat yang lain. Jadi fa'il masdar, daripada masdar terbitlah fa'il. Betul tak? Jadi fa'il ni kalau kita cakap ni, fa'il ni lahir daripada masdar. Bila dia lahir daripada masdar, maknanya dia huruf bagi masdar, huruf bagi isim. Masdar isim. Baik. Jadi dalam apa ni, dalam istilah disebut masdar mushtaq minhu. Mushtaq ataupun ma'khuz minhu. Dan kalimat-kalimat lain ini diambil daripada kalimat masdar. Fa'il, lepas tu hak lain saya fa'il apa semua tu. Maknanya asalnya adalah masdar. Masdar tu tempat ambilan ataupun kata terbitan bagi kalimat-kalimat yang lain. Jadi disebut dalam istilahnya mushtaq minhu ataupun ma'khuz minhu, yang diambil daripadanya. Ada pun fa'il disebut sebagai mushtaq. Kau akan jumpa kalimah ni. Ada kitab-kitab yang kau akan baca. Anda sebut juga bi'anna hadhil kalimah mushtaqatun min kalimah sekian. Apa kan tahu maksud mushtaq? Ataupun dia ambil digunakan ma'khuz. Jadi fa'il yang huruf dinamakan mushtaq, yang diambil daripadanya hanya dinamakan mushtaq minhu. Jadi mushtaq minhu ni asal, yang ni huruf.
Ini furuk. Ini nanti kau susun bagi mudah ni. Kalau tak nampak juga tak tahu kau langsung ni. Jadi masdar dia asal nak terbitnya fa'il. Fa'il ni terbit daripada masdar. Daripada masdar lah adanya fa'il. Jadi bila kita faham begitu masdar itu adalah asal, fa'il adalah furuk. Dan illah di sini berkait dengan lafaz. Illah di sini berkait dengan lafaz. Ada kena-kena dengan makna tak? Tidak ada kena-kena dengan makna. Dia berkait dengan lafaz. Contohnya kita kata daraba. Apa asal dia? Daripada perkataan darban, darbu. Daraba. Asal perkataan apa? Darbun. Yadribu. Asal dia apa? Darbu. Maknanya fa'il ni dia terbit daripada masdar. Jadi masdar itu asal, fa'il itu furuk bagi asal. Istilah disebut masdar disebut mustaq minhu, fa'il yang lahir daripada asal itu dinamakan mustaq. Fa'il dan untuk yang lain-lain dah dinamakan mustaq. Jadi disebabkan dia lahir daripada yang lain, maka dia disebut furuk. Dan dia berkaitan dengan lafaz, tidak ada kaitan dengan makna. Dia berkaitan dengan lafaz. Lafaz daraba ni daripada mana? Darbu. Yadribu daripada mana? Darbu. Tidak ada kaitan dengan makna. Ini satu. Ini yang dikatakan marji'u ihdahuma tarji'u ila lafzi. Adanya illah, salah satu illah itu kembali kepada lafaz, salah satu illah itu kembali kepada makna. Ini yang lafaz. Saya tak faham tadi. Kalau yang tak jelas. Kalau memang tak jelas nak nampak semua. Dia terhijab ke? Tak boleh biar tu. Kita biarkan sesuatu. Kita tinggalkan dia dengan lingkok-lingkok dan nampak. Jemaah dia buat insya-Allah. Okey, ini yang melibatkan lafaz. Satu lagi melibatkan makna. Fa'il. Sebab ni kita nak bagi tahu illah pada fa'il. Yang mana fa'il ni dia ada dua illah far'iyah. Fa'il dia ada illah, dua illah far'iyah. Kemudian isim pun sama juga ikut macam fa'il. Ada juga dua illah ni. Maka disebabkan tu isim dia ikut hukum fa'il. Dia ikut hukum pada tidak menerima tanwin dan tak terima kasrah. Jadi ada nak terangkan dulu, kena nak terangkan dulu illah pada fa'il untuk apa faham nanti. Isim ni menyerupai fa'il pada dua masalah ni. Tapi bukan, maknanya pada illah, pada diri illah itu. Baik, yang kedua pada melibatkan makna. Fa'il untuk memberi faham, dia berhajat kepada asal dah. Fa'il untuk memberi ifadah, untuk ifham, untuk memahamkan, dia berhajat kepada fa'il. Mesti ada fa'il. Tak kira lah fa'il mabni apa ni lil majhul ke berhajat kepada naib fa'il. Tak ada fa'il maka tak faham dah. Yang mana fa'il ni isim, fa'il ni fa'il lah. Yang ni masdar, isim, fa'il. Dan dia terbit daripada isim. Yang ni pun ini melibatkan makna. Fa'il untuk memberi faham berhajat kepada fa'il. Berhajat kepada fa'il. Yang mana fa'il ni isim. Baik. Jadi fa'il ni dipanggil sebagai fa'il dia berhajat. Nak bagi faham dia berhajat kepada isim.
Isim ni yang diberhajatkan kepadanya. Fa'il ni muhtaj. Fa'il yang merupakan isim ni muhtaj ilaih, yang diberhajatkan kepadanya. Anta berhajat pada ana, anta muhtaj, ana muhtaj ilaih. Kalau dia muhtaj kan. Fa'il dan fa'il. Fa'il berhajat kepada fa'il untuk memberi faham. Jadi fa'il dinamakan muhtaj yang berhajat. Fa'il ini yang diberhajatkan kepadanya. Jadi ilah far'iyah ni kat mana? Ilah far'iyah dia muhtaj ilaih dikira sebagai asal. Yang ni dia sebagai furu'. Sebab dia berhajat, maka dia macam mana tu? Kalau dengan tauhid, katanya Allah tu muhtaj ilaih. Kita ni hamba muhtaj. Allah tu muhtaj ilaih. Allah tu asal. Kita yang berhajat ni furu'. Jadi berkenaan dengan fa'il dan fa'il ni, fa'il tu muhtaj, fa'il tu muhtaj ilaih. Jadi yang muhtaj ilaih ni adalah asal. Lepas tu kita nak ada kita berhajat kepada ibu dan ayah. Ini kita ni sebagai furu', sebagai furu' kepada ibu dan ayah. Kita ni muhtaj. Jadi yang muhtaj itu adalah asal, muhtaj merupakan furu'. Tapi di sini furu' dan asal menyebabkan makna. Memang di sini menyebabkan makna. Menyebabkan makna macam mana? Mereka berhajat kepada fa'il untuk memberi faham. Menyebabkan makna. Jadi maknanya pada fa'il ada dua ilah far'iyah. Ini satu. Jadi dua. Itu satu. Ada dua ilah furu'. Ada dua ilah far'iyah. Tiba-tiba isim pun ada juga ilah, dua ilah far'iyah. Ada juga dua ilah far'iyah. Contoh, kita contoh dulu. Contoh kalimat marahku di Ibrahim. Marahku di Ibrahim mahu ni. Tak ingat? Mu Ibrahim mu. Betul kan? Betul ke tak tahu? Tak tahu. Tahu apa ni sih? Tinggal tu di Ibrahim apa dia? Ma ke mi ke mu? Tengok tak? Sama. Ma. Marastu bi Ibrahim ma. Sebab mana bina? Nasara. Ba hakuja.
Ibrahim isim majrur. Alamat jarnya fathah, yang ketiga. Alamat jarnya fathah. Jadi marartu bi Ibrahim. Ibrahim ni kenapa dia kenapa jar dengan fathah? Sebab dia ni makhluk dengan sorok. Kenapa dia makhluk dengan sorok? Sebab ada pada dua ilah far'iyah. Apa dia dua ilah tu? Satu pada alamiah. Satu lagi Contoh ajar. Alamiah ataupun kita kata dia tu makrifah. Dua ni dikira sebagai ilah far'iyah. Asal alamiah apa ya? Sebelum dikenali tak dikenali. Jadi alam yang nakira. Ajam furuk bagi Arab. Arab asal Arab asal ikutkan semuanya berkaitan dengan Arab lah. Jadi furuk dia ajam. Apa-apa yang berkaitan dengan ajam itu jadi sebagai furuk. Jadi nama Ibrahim ni nama ajam. Ajam merupakan cawangan daripada Arab. Ada satu ilah alamiah asalnya nakirah, tak dikenali, tiba-tiba jadi alam. Jadi alam buruk daripada nakirah. Ada dua ilah. Disebabkan ada dua ilah ikut hukum fa'il. Dia tak terima tahwil dan tak terima pada bawah. Orang perempuan buruk daripada apa? Hawa daripada Adam. Hawa daripada Adam. Sebab tu dia taknis. Ada ilah, salah satu ilah yang sebenarnya taknis. Jadi sebab taknis buruk daripada tazkir. Perempuan buruk daripada lelaki. Itu dikira sebagai satu ilah juga. Lepas tu ziyadah alif dan nun. Asal ziyadah tidak ada apa-apa pertambahan, kemudian ditambah alif nun. Jadi tambahan alif nun itu dikira sebagai buruk. Tarkib, asal daripada tarkib mesti mula daripada satu. Tiba-tiba tarkib digabungkan. Jadi ini asal, ini furuk. Tak tahu apa maksud ini. Mungkin semua nak tengok tunjuk kat dalam aja lah. Dia punya contoh 9 apa ni ilah. Tengok dekat surat 39 sebelah dia awal ilal allati tujadu fil ismi wa tadullu ala al-far'iyyah wa hiya raji'atun ila al-ma'na isnan. Ada dua ilah yang kembali kepada makna. Laisa ghair. Yang pertama alamiah, yang kedua wasfiyah. Alam furuk daripada nakirah. Wasfiyah furuk daripada mausuf. Asalnya dia seorang yang mausuf, sifat tu furuk dia. Itu wasfiyah tu dikira sebagai ilah far'iyah juga. Lepas tu yang lain kita tengok kat selepas tu wal ilal allati tujadu fil ismi wa tadullu ala al-far'iyah wa takunu raji'atan ila al-lafzi sittu ilalin. At-ta'nis bi ghairi alif. Ta'nis asal dia tazkir. Ujmah asal dia arab. Tarkib asal dia mufrad. Jadi semua tu furuk daripada yang asal. Ziyadah alif dan nun sama juga asal dia tak ada tambahan. Wazan fa'il adlu. Nanti kita akan tengoklah satu-satu. Satu-satu kita akan tengok insya-Allah. Itu kata dia agak susah sikit. Hanya saja bagi dulu tengok balik, nanti kita akan cuba ulang balik.